Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil aziz. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, salasun hunna alayya faraidun walakum tatawwu an-nahru wal witru wa rak'atay duha. Sadaqallahul azim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, sidang jemaah hadirin dan hadirat yang dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan ini, marilah sama-sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini, malam raya, malam yang mulia yang dibuka pintu rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat dalam hadis Nabi sebut, man ahya lailataini, barang siapa menghidupkan dua malam hari raya. Man ahya lailatai daini, barang siapa menghidupkan dua malam hari raya. Ketika dia menghidupkan dua malam hari raya, ketika manusia lain tidak menghidupkan dua malam hari raya itu, dia hidupkan malam hari raya itu, ayallahu lahu inda tamutul qulub, Allah akan hidupkan hatinya ketika hati-hati manusia lain mati. Dia hidupkan dua malam hari raya, dia hidup dengan berzikir, hidup dengan qiyamul lail, dia hidup dengan tazkirah, hidup dengan menyampaikan hadis-hadis ayat Al-Quran yang baik pada malam hari raya. Dan menyampaikan majlis ilmu, menyampaikan majlis zikir, majlis mengaji Al-Quran, qiyamul lail dan sebagainya, maka dia akan dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala ketika hati-hati manusia lain mati. Inda tamutul qulub. Ketika manusia lain itu mati hati dia, tapi orang yang menghidupkan dua malam hari raya, orang tu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi mudah-mudahan kita semua digulungkan oleh Allah akan orang yang dimuliakan oleh Allah, orang yang dihidupkan hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Jadi kita baca sedikit tajuk babul al-adhiyah. Ini satu bab pada membicarakan tentang kurban. Oleh kerana kita nak masuk esok, kita akan berkurban, jadi kita baca sedikit jelah. Tajuk ni panjang, sangat panjang lah, panjang lebar sekali tajuknya. Jadi kita baca satu dua hadis dan beberapa hadis yang berkait dengan kurban, sementara kita menunggu masuk waktu isyak. Kami membaca hadis Nabi, membaca perkara yang baik, mudah-mudahan kita tergolong dalam orang yang menghidupkan malam hari raya. Jadi al-adhiyah bermaksud menyembelih kurban. Maksudnya menyembelih kurban. Kurban itu disembelih daripada binatang ternakan, iaitu binatang ternakan tu yang pertama, yang paling mulia, yang iaitu sembelih unta. Yang pertama unta, yang kedua kambing, yang ketiga lembu, lepas tu pergi kerbau, sapi atau kerbau. Dia tulis di sini kerana berpandukan kepada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, antaranya Nabi menyembelih unta. Menyembelih unta, kita baca lagi di depan di sini. Kalau buka tajuk akan datang, depan-depan lagi dia akan cerita tentang Nabi menyembelih unta. Lepas tu dia bawa lagi Nabi menyembelih kambing. Nabi menyembelih kambing. Dan ada juga hadis tentang Nabi menyembelih lembu. Jadi ada orang tanya, dia kata, Ustaz, ada tak Nabi kurban dengan lembu? Sembelih lembu ada tak? Biasanya kita akan dengar hadis Nabi berkurban dengan 2 ekor kambing. Kita akan dengar hadis dia macam tu. Ataupun Nabi berkurban dengan seekor unta. Kita akan dengar. Lembu ada tak? Ada orang tanya soalan. Ada orang mesej kat saya, dia kata, Ustaz, adakah Nabi berkurban lembu? Yang kami tahu Nabi berkurban dengan unta dan kambing sahaja. Unta dan kambing sahaja. Kalau kambing tu hadisnya sangat banyak lah, sangat banyak. Antaranya kita baca hadis Nabi kurban dengan kambing. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana iza duha, Nabi apabila hendak berkurban, istara, dibelinya kabsyaini, 2 ekor kibas, 2 ekor kambing lah, kambing. Kabsyaini kambing, saminaini yang cukup umurnya, akronaini yang bertanduk. Kambing tu bertanduk. Wa amlahaini yang berwarna putih, ada belang hitam. Warna putih lah maksudnya gitu. Amlahaini. Jadi umur 2 tahun. Umur 2 tahun dan bertanduk. Maka itulah dikiaskan kepada binatang yang lain. Daripada binatang Nabi kurban ni dikiaskan kepada binatang yang lain, seperti lembu hendaklah bertanduk.
Lembu tu bertanduk. Aqranain artinya yang mempunyai tanduk. Masa nak pergi beli lembu kurban tu, yang afdalnya yang bertanduk. Ada beberapa hadis lain lagi nak cerita tentang yang bertanduk. Lembu tu yang bertanduk, binat kambing tu yang bertanduk. Jadi Nabi sembelih 2 ekor kambing, dan disembelihnya kambing yang pertama dia niat, inilah kurban di atas diriku dan ahli keluargaku. Dia niat tu untuk diri dia dan ahli keluarga dia. Dan kambing yang kedua disembelih Nabi niat kurban kambing ni untuk umatku seluruhnya, untuk umat Nabi seluruhnya. Jadi kita boleh buat kurban, contoh seekor lembu, kita buat kurban untuk diri kita dan ahli keluarga kita. Niat macam tu. Ada seorang dia bagi kat saya, dia kata, Ustaz, Ustaz bagi dekat pondok di Kelantan, yang Ustaz kenal lah. Saya kenal satu pondok kat Kelantan, Pondok Haji Abdullah nama pondok tu. Pondok agak-agak barulah sedikit. Ada pelajar dalam 200 orang. Pelajar 200 dan ada asnaf. Maksudnya wanita ataupun lelaki yang dah kira kata dah warga emas lah. Pergi duduk dekat pondok ni. Warga emas duduk kat warga ni, dan mereka ada yang miskin lah. Jadi di antara lembu seko, dia niat dia nama Abdul Rahim. Abdul Rahim dan keluarga. Dia pergi macam tu. Abdul Rahim dan keluarga. Kita pun hantar dekat sana. Hantar duit, dia pergi beli. Dia pun tulis lah nama. Dia kata esok nak buat kurban ni. Nama tulis macam ni. Abdul Rahim dan keluarga. Saya kata boleh. Boleh tulis macam tu. Itu yang dibuat oleh Nabi SAW. Ada kurban di sana. Nabi pernah berkurban dengan niat, ini kurban di atas diriku dan ahli keluargaku. Dengan tak tulis nama. Tak tulis nama lah. Kalau di keluarga 7 orang, tulis 1, 2, 3, tak tulis. Di atas diriku dan ahli keluargaku. Dengan tidak menyebut seorang-seorang. Tidak kata ada keluarga tu 7 orang, sebut 1, 2, 3, tak payah. Sebut di atas diriku dan ahli keluargaku. Telah dikira. Dikira juga. Biasa kita buat satu-satu. Kalau ada 7 orang, kita tulis 7 orang ahli keluarga. Lepas tu kita beritahulah pada pihak surau, kami ambil 1 ekor lembu kurban, nama saya sekian dan nama anak-anak saya sekian. Dia tulis. Boleh jugalah. Boleh juga macam tu. Jadi yang Nabi buatnya, ini kurban di atas diriku dan ahli keluargaku. Dalil, antara dalil ayat Al-Quran dibawa tentang kurban. Fasalli li rabbika wanhar. Itu antara dalil dia kata. Iaitu lakukan sembahyang bagi Tuhanmu dan berkurbanlah. Wanhar tu artinya kurbanlah. Sembelih kurbanlah. Wanhar itu. Dan hadis Nabi sebut tentang kurban, ma'amila ibnu Adam yauman nahri. Tidak ada amalan anak Adam yang dilakukan pada hari raya kurban. Min amalin ahabba ilallah. Amalan yang sangat disukai oleh Allah. Min iraqatid damin, iaitu dengan menyembelih kurban. Dengan menitiskan darah kurban, menyembelih kurban pada hari raya kurban. Ialah amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu wa taala berbanding dengan amalan yang lain. Amalan yang lain pun ada lagi, tapi ini paling disukai oleh Allah. Kerana la ta'ti yaumal qiyamah, kurban ini akan datang pada hari kiamat, menjadi saksi bagi dirinya, bikuruniha, datangi dengan tanduknya. Ada hadis yang seterusnya bawa tentang tanduk lagi. Kerana akan datang pada hari kiamat kurban ini bikuruniha, dengan tanduknya, wa azla fiha, dan kukunya. Mari di hari akhirat datangi kurban tadi dengan tanduknya, dengan kukunya. Nak cerita kata tanduk dengan kuku pun mari, seluruhnya lah. Tu bila sebut tanduk, kuku, maksudnya seluruh binatang kurban tadi datangi ia depan Allah Subhanahu wa taala, menjadi saksi kepada orang yang berkurban kerana Allah Subhanahu wa taala. Dia berkurban tadi kerana Allah Subhanahu wa taala, datangi ia menjadi saksi di depan Allah. Jadi ada hadis, kita bawa beberapa hadis lain kita catat di sini. Nabi sebut ma unfiqatil wirku fi syai'in afdalu min nahirah fi yaumil Eid. Tidak ada belanja duit yang terlebih afdal dilakukan pada hari raya kurban, ialah menyembelih kurban. Duit yang dia keluar tu paling mulia. Katakanlah dia pergi bayar, kalau dekat Kelantan, dekat kampung saya, dia bayar pada hari tu, hari kurban tu. Semua tempat-tempat itu semua macam tu. Kita jadi nak lembu kurban tu, kita tak bayar lagi. Kita akan bayar masa nak sembelih tu. Tuan dia pegang tali, kita bayar, ni lembu kurban atas diri, ada satu bahagian di atas diriku.
Ni dia saya beli, bagi duit dekat tuan dia. Masa nak sembelih tu. Oh, siapa lagi? Sorang-sorang. Dia buat macam tu. Bagus jugalah. Jadi betul dengan hadis ni. Hadis ni kata duit yang dia belanja pada hari raya. Dia buat macam tu. Saya tengok pelik tu. Pelik lah sini. Kita rasa pelik. Kita dah lama 20 tahun duduk sini. Kita dah 20 tahun duduk di Kajang Bangi ni, duduk sini dalam Selangor 20 tahun. Jadi sebelum 20 tahun tu duduk dah saya tahun 90. 91 tu saya dah duduk dekat Bangi belajar di Maktab Perguruan Islam. Tahun 90-an tu duduk sana dah. 3 tahun, lepas tu saya ngajar dekat Perak 5 tahun. Dah duduk dekat luar lah. Tak duduk Kelantan lah, dekat luar. Tu. Lepas tu balik kat Kelantan sekejap, mari sini balik. Mari sini balik. Jadi kat Kelantan kita tak tahu sangat lah. Waktu kita balik lagi dia beli lembu. Oh, pelik atas sini. Kita rasa pelik. Kita rasa sini pula bagus. Rupanya ada hadis Nabi. Dia kena keluarkan duit kurban itu pada hari raya. Fikotil wirku, tidak ada wang yang dibelanjakan. Duit wirku tu duit yang dibelanjakan pada hari raya kurban. Afdalu min nahira fi yaumil id, yang terlebih mulia di sisi Allah orang yang menggunakan wang dia untuk membeli daging kurban, membeli lembu tadi untuk dia berkurban. Tu yang paling mulia lagi daripada dia bersedekah. Tu besarnya dia tunggu pada hari raya nak beri kurban tadi. Dan kurban itu perlu sekali seumur hidup atau setiap tahun? Salah mai pula, mai macam tu. Tak kurban kan tahun ni? Oh, kita ada kurban selama kita hidup 30 tahun ni, kita ada kurban dah 7 kali. Cukup lah seekor lembu 7 bahagian kan. Dah kurban 7 kali cukup lah dia kata. Perlu kurban setiap tahun atau setahun sekali ya? Atau sekali seumur hidup. Macam mana? Jadi jawab dia setiap tahun lah. Kalau tengok pada hadis Nabi, kita akan lihat Nabi berkurban tu dalam berbagai hadis datang. Nabi kurban dengan unta tahun ni. Tahun depan pula dengan kambing. Tahun seterusnya Nabi kurban juga dengan lembu. Ada juga hadis tentang dengan lembu. Ada kita petik ada kitab lain kita bawa hadis tentang Nabi berkurban dengan lembu. Ada kita catat di sini. Jadi ada sahabat mesej tanya kat saya. Dia kata, "Ustaz, adakah Nabi berkurban dengan lembu?" Dia kata dia tahu utah dengan kambing saja. Lepas tu dia telefon saya orang ni. Dia kata, "Ustaz, saya ambil bahagian dengan ustaz buat kurban tu, ustaz buat. Saya nak tarik diri." Dia kata, sudah tarik diri. Masa dah dekat dah. 2-3 hari dia nak raya tarik diri lagi. Dia kata nak tarik diri, "Ustaz, kenapa?" Dia kata dengar penceramah ada malam tadi. Dia dengar dalam 2-3 hari lepas. Dia kata penceramah tu kata, Nabi berkurban hanya dengan unta dan kambing sahaja. Dia kata unta tak ada, mahal. Kambing, Ustaz, saya tarik diri daripada lembu. Saya nak buat unta. Nak buat kambing. Dia kata saya semalaman tak tidur. Kata Allah, sudahlah kali ni. Dia dengan penceramah tu kata Nabi hanya berkurban dengan unta dan kambing saja. Dan Nabi tidak berkurban dengan lembu. Lembu ini hanya dikiaskan saja. Jadi kena buat kambing adalah afdal sunnah Nabi. Dia pun telefon saya. Kata, "Ustaz, saya semalaman tak boleh tidur. Saya dengar penceramah ni dalam YouTube. Buka tu dengar YouTube dia. Penceramah ni terkenal, Ustaz. Dia ceramah, saya pun jadi sedih lah, Ustaz. Tahun ni sudahlah kurban tak elok lah. Yang lepas-lepas dah pun tak elok. Saya nak kambing, boleh nak tukar kat kambing. Kalaulah lembu tu, kambing tu lagi mahal, saya nak tambah duit lagi. Saya nak kambing, Ustaz. Saya tak nak lembu. Sebab tak ada hadis." Dia telefon dekat saya. Saya pun, dia seorang cikgu pencen. Dia dekat Kelantan, orang Kelantan. Kalau kurban dekat beritahu kat saya. Saya kata, "Boleh tak cikgu dengar hadis Nabi? Saya nak baca tentang Nabi berkurban dengan lembu." Ada juga Nabi kurban dengan lembu. Baca hadis kat dia lah. Hadis daripada Jabir radhiyallahu anhu. Nabi sebut, "Naharna ma'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam." Kami telah berkurban bersama dengan Rasulullah sallam, melakukan ibadat kurban bersama dengan Rasulullah sallam. Amal Hudaibiyah, pada tahun ke-6 Hudaibiyah. Amal Hudaibiyah, tahun ke-6 Hudaibiyah. Kami telah bersembelih di Hudaibiyah. Hudaibiyah ni tahun ke-6, Nabi bermimpi melaksanakan umrah pada tahun tu. Nabi pun beritahu pada sahabat seramai 1,400 orang. Bergerak daripada Madinah pergi ke Mekah. Berjalan ni sangat jauh dah. Di Mekah dengan Madinah ni 450 batu. 7 hari 7 malam berjalan. Jadi dah nak sampai di Hudaibiyah. Tiba-tiba kafir Quraisy datang tahan, sekat mereka, tak bagi masuk.
Jadi buat perjanjian Hudaibiyah, tidak boleh melaksanakan ibadat haji, ibadat umrah pada tahun tu, kena buat pada tahun depan. Tahun ni tak boleh buat. Jadi sahabat tak buat hati, dah nak masuk, nak sampai dah. Tak nak balik, kami nak buat juga. Tak dengar, Nabi dah menterai perjanjian tadi. Jadi sahabat kata tak boleh, kami tetap tidak berganjak dekat Hudaibiyah dan kami nak masuk juga. Nak melaksanakan ibadat umrah juga pada tahun ni. Tak boleh, kami tak nak ni. Lepas tu, duduk situlah tak bergerak. 1,400 orang dan bersama mereka ada kambing, ada unta dan lembu. Nak cerita, Jabir beritahu, bersama dengan kami ada binatang ternakan. Sebab dah tahu dah apa ni raya kurban, nak sembelih kurban. Tapi nak sembelih dekat Mekah tu, bukan dekat Hudaibiyah. Maka Allah turun ayat pada masa tu. Ayat tadi memberi jaminan kepada orang yang taat kepada Rasulullah. Mereka akan diberi 5 perkara dalam ayat tu. Akan diberi kelebihan. Maka mereka pun akhirnya menerima. Rasulullah kata kena terima perjanjian Hudaibiyah. Dan duduk beberapa hari dekat Hudaibiyah dan akan berpatah balik ke Madinah. Mereka terima jugalah setelah penurunan ayat Al-Quran tadi. Jadi, maka berlaku sembelihan kurban. Nak beritahu di situ. Maka kata Jabir, kami menyembelih naharna badanatan an sab'atin. Seekor unta disembelih dengan 7 bahagian. Seekor unta ada 7 orang lah, 7 bahagian. Wa bakarata, dan kami sembelih juga lembu an sab'atin dengan 7 bahagian juga. Tapi hadisnya tak banyak. Hadis lembu dalam, kalau saya rujuk dapat 2 hadis. Tapi kalau unta kambing sangat banyak. Hadis tu sangat-sangat banyak. Sehingga setiap tahun bawa hadis tentang Nabi berkurban dengan seekor kambing. Itu hadis sangat banyak. Jadi kira betul jugalah kalau ustaz tu kata dia tak temui. Sebab saya sendiri pun ada orang tanya sebelum ni pun, saya pun pernah jawab macam tu jugalah. Pernah jawab soalan kata Nabi tidak sembelih dengan lembu sebab saya tak jumpa hadis lembu. Hadis Nabi sembelih dengan lembu. Sedangkan kitab ni saya belajar. Mungkin kita baca tak habis. Kitab Al-Mu'inul Mubin cerita tentang sembelihan Nabi dengan bawa hadis. Tentang kurban banyak hadis dia bawa. Kalau nak baca kitab nombor rujukan, rujuk kitab Al-Mu'inul Mubin. Tentang sembahyang, tentang puasa, tentang kurban, tentang urusan jenazah. Banyak dalam tu. Kita buka tu banyak. Banyak dia beri penerangan yang melalui hadis Nabi. Kalau kitab yang saya baca ni, penerangannya melalui penerangan alim ulama. Dia kurang bawa hadis Nabi. Dalam satu muka surat tu ada 2 hadis. Kalau kita Al-Mu'inul Mubin, satu muka surat 10 hadis. Setiap muka surat ada 10 hadis. 10 hadis, sangat banyak. Untuk kita rujuk. Jadi antaranya, dia cerita tentang Nabi berkurban dengan sembelih lembu. Ada juga. Dia kata negeri Arab ada ke lembu? Sudah. Soalan dia mari lagi. Negeri Arab ada ke lembu, Ustaz? Sudah tak tahulah kata. Moga kita tidak hidup di zaman Nabi. Sekarang ni ada ke tak kita pergi melawat dekat negara Arab, ladang unta. Ada lembu ada ke tak? Kena tanya orang yang duduk sana lah. Tak tahulah kita. Wallahu a'lam. Tapi hadis ada. Cerita tentang Nabi menyembelih lembu. Dia tanya lagi. Dia kata, Ustaz, ada orang beritahu, sembelih lembu, kalau lembu tu kecil, Allah tak terima. Contoh kita, sembelih tu harga lembu kita 700, satu bahagian 700,500. Orang lain 800,500. Dia lebih baik. Kita tidak tak. Kita ni macam tak elok dia tu. Dia beritahu macam tu. Macam mana tu Ustaz? Jadi kalau kita lihat hadis di sini, ayat Al-Quran juga bukan gitulah. Jadi penerimaan tu semua. Kita tengok beberapa rujukan di sini. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menerima kurban seseorang itu, semuanya terima. Janji kurban tu cukup syarat. Binatang kurban itu umurnya 2 tahun. Tidak ada kecacatan. Cacatan tidak ada, dia sempurna. Maka binatang tadi, kurban tadi diterima di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak dikira harga dia mahal, lembu dia lebih besar, dia tu diterima. Tidak. Dia tidak dinilai demikian. Lihat pada ayat Al-Quran surah Al-Hajj, Allah sebut tentang kurban itu bukan dinilai dengan benda tadi. Ayat berbunyi, lan yanalallahu luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Sesungguhnya kurban itu sampai kepada Allah bukan kerana dagingnya. Bukan sampai itu kerana dagingnya. Daging dia banyak, dagingnya besar tu elok, tidak. Bukan sampai kerana dagingnya semata-mata. Wala dima'uha, bukan kerana darahnya. Walakin yanaluhu taqwa minkum. Tapi sampai kepada Allah
ialah keikhlasan, kejujuran dan ketakwaan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kurban tu cukup syarat dah. Tidak ada cacat apa semua, cuma mungkin kemampuan kita nak berkorban dengan harga 700. Dia mampu berkorban dengan harga 800. Yang lembu lebih besar, kita lembu yang lebih kecil tetapi cukup syarat. Dah gemuk apa semua tapi berbanding dengan saiz A, lembu dengan saiz B, saiz C memang tak samalah. Tapi dari sudut syarat dah cukup. Maka lembu tadi tetap diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Binatang kurban itu diterima di sisi Allah kerana penerimanya bukan kerana dagingnya, bukan kerana darahnya, tetapi kerana ketakwaan dan keikhlasan kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau boleh kita berkurban, kalau boleh kita kurban, kita sedekahkan semua daging kurban kita, melainkan sedikit diambil, ambil berkat sedikit, walau semua sedekah kepada yang memerlukan daging kurban. Kalau kita tengok yang depan lagi penerangan tentang kurban Nabi, dia kata tengok di sini, kita tengok sikit. Sesungguhnya Rasulullah SAW telah sedekahkan sekalian daging kurbannya. Dalam penerangan ni, dia afdal sedekah sekalian daging kurbannya. Tengok di kitab Sabil Al-Mu'tadin, muka surat 228 tentang kurban. Allah Rasulullah sedekah sekalian daging kurbannya, melainkan diambilnya al-kabdu, sedikit daripada kabdu ni hati sebesar tapak tangan ataupun daging sebesar tapak tangan. Kabdun artinya sebesar tapak tangan. Daripada kurban itu diambilnya sedikit. Nabi ambil sedikit dan sekalian yang disedekah kepada fakir miskin dan yang memerlukan. Orang yang susah yang memerlukan, disedekah pada mereka. Tapi kalau kita nak ambil juga boleh, dia kata. Ambil 1/3 untuk kita. Kalau daging kurban itu 9 kilo, ambil pada kita 3 kilo, disedekahkan dan dihadiahkan kepada orang kaya 1/3 dan kepada miskin 1/3. Kalau nak sedekah orang miskin berlaku tak apa, kepada yang memerlukan. Jadi kita tak ambil sedikit saja, nak beri pada mereka yang memerlukan, nak beri kepada sahabat kita, jiran tetangga, nak beri kepada fakir miskin, kerana mereka setahun sekali jumpa daging. Tanya dia, daging tahun ni macam mana? Dah ada beli daging tak? Dia tak ada, tak beli daging lagi. Tahun ni tak beli daging lagi. Dia kata sebabnya kita cukup-cukup ya dia kerja nyapuh dekat blok. Dia duduk rumah flat nyapuh dekat blok. Lepas tu suami meninggal. Ada anak 2 orang. Jadi kami hantar sumbangan pada dia. Dia dekat flat Citra nama dia. Kita ada senarai dalam 20 orang. Tanya ketua blok, dia kata saya ada ustaz 50 orang senarai. Yang susah lah, yang ibu tunggal, yang sakit, yang anak yatim dan senarai dengan dia. Lepas tu tanya dia ada ke tak sampai sumbangan-sumbangan daripada NGO dan sebagainya. Dia kata dekat tempat kami tak sampai sebab flat kami agak tersorok di dalam, dekat Kajang. Dekat Kajang 2 pergi masuk dalam, ada kawasan tu nama dia flat Citra. Lepas tu ada lagi flat As-Salam. Ada sana surau pun daif lah. Surau dia daif. Saya ngajar pun 6 bulan sekali ngajar. Bukan ngajar setiap minggu, setiap bulan 6 bulan sekali saya seorang saja. Jatuh kami mampu panggil ustaz ngajar 6 bulan sekali. Ngajar pun 6 bulan sekali. Lepas tu kurban ke tak di sini? Jatuh tak pernah buat kurban. Kami masuk dalam WhatsApp group apa semua, dapat 2 orang saja. Siapa nak kurban tahun ini? Masuk WhatsApp group. 2 orang saja sampai daripada bulan Syawal sampai bulan Zulkaidah, Zulhijjah 200. Satu pengurusi surau, satu setiap usaha muju nak buat surat tu. 2 tu yang masuk. Dia tiap-tiap tahun 2 orang je ustaz. Kata insya-Allah sebelum Covid barulah. Insya-Allah kata saya nak sumbang seekor kambing dekat sini, tempat dia tu. Oh suka dia. Mesej dekat saya pengurusi surau apa semua. Alhamdulillah ustaz, dapat kami seekor kambing. Sebelum Covid hari tu. Dia tak pernah buat sembelihan. Jadi saya carilah sumbangan kawan-kawan kita di kawasan di sini pun ada bagi juga. Bekas-bekas pengurusi kita yang lama bagus. Sentiasa hantar kat saya lah dan beberapa sahabat lagi. Mana-mana suruh saya ceramah tu saya mesej. Kalau pengurusi setiap usaha kenalah jadi mangsa lah dia. Sebab dia mesej dengan kita, ustaz mai ceramah. Ada nombor telefon pengurusi. Kita apa tulis ayat sedih sikit lah. Ayat sedih pengurusi kata, oh nyanyi ni. Kata surau ini tidak pernah buat korban. Kasihan mereka ada 200 penduduk Islam mereka. Pendapatan mereka ada seorang tu yang saya kenal lah. Gaji dia 400 bulan. Gaji 400 bulan. Ada anak 4 orang. Isteri tak kerja. Gaji suami 400 lebih itulah. Saya tanya kerja apa? Kerja kilang Yutaka. Dekat Bangi, kilang Yutaka. Gaji 400 setengah gitulah lebih kurang.
Lepas tu kena potong pula sebab dia kena sih malam, tertidur. Tertidur potong pula gaji. Dia kata saya kena potong gaji, Ustaz. Kenapa? Saya tertidur, dia ada CCTV. Dia kena sih malam. Kilang Yutaka ni maksudnya, kilang ni dia buat raga, dia celup air. Dia katalah raga motor, celup tu akak naik. Jadilah plastik tu. Dia buat plastik, murah lah harga plastik tu. Jadi, walaupun pekerjaan tu banyak, tapi tempat pekerjaan tu dia tidak mencabar, dia tidak jualan mahal. Tidak kata buat telefon, buat peti sejuk, tu mahal lah. Buat kereta ni tak buat macam yang kecil-kecil. Buat raga motor, raga-raga gitu yang murah-murah. Gaji dia 450 gaji dia. Kawasan dia tu. Ada yang kerja jaga dekat hospital Kajang, ada yang tukang sapu. Ramai gitulah. Jadi isteri tak kerja, suami kerja. Ada yang setengah tu suami dah meninggal, isteri pun jual nasi lemak tepi jalan gitulah. Bolehlah pendapatan sikit-sikit. Jadi tak pernah makan daging. Itu nak cerita kata tak makan daging, nak beritahu ayat tu lah, tak makan daging. Jadi kita beri daging kepada mereka. Tu Nabi suruh beri kepada mereka yang memerlukan. Ni dok daging tu ambil kita, hak elok ambil kita dulu. Ni buat yang molek ni buat kita dulu. Lepas tu tak elok apa bagilah. Ada satu surau tahun lepas, kecoh dalam WhatsApp group. Lepas tu dia beritahu saya lah. Saya duduk juga asal WhatsApp group tu, tapi saya tak baca yang kekecohan tu. Ada seorang mesej balas balik kepada AJK surau. Dia tak puas hati tentang kurban lah. Dia kata saya tak puas hati. Saya dapat 0,5 kilo. Seorang jemaah seorang ni lah asnaf lah. Kita tahu mungkin asnaf lah dia. Pasal grup, saya dapat 0,5 kilo. Dia bagilah 0,5 kilo tiap rumah. Mari ambil ke tak kira lah. Dan 0,5 kilo tu pula lemak pula separuh. Lemak tak elok lah separuh. Kena buang separuh lagi saya. Cuba bayang dah lah daging tak jumpa setahun sekali. Saya tunggu daging ini berapa lama. Nak dapat sekilo pun tak boleh, setengah aja. Lebih sikit. Setengah lebih sikit. Mari pula lemak pula separuh. Dia masuk asal geruk marah dia ni marah. Dia kata orang yang berkorban niat untuk bagi pada yang orang lain yang elok-elok. Kenapa ke AJK surau bagi pada kami macam ni? AJK surau apa panah barang juga. Marah balik. Marah balik ke dia. Patutnya tak payah marah lah. Patutnya ambil lah daging ada dekat rumah kita tu. Ada 2 kilo ke bagilah kat dia 1 kilo. Ataupun ada 1 kilo barang separuh. Seorang ikut lah. Orang Nabi suruh wih dia semua pun tak apa. Dia balas balik pula. Dia balas bergaduh lewat WhatsApp group. AJK surau marah dia. Dia kata dia bagi tahu nama lah. Di WhatsApp dia tu. Dia kata kamu ni tidak bersyukur. Oh wih selalu. Patutnya kamu bersyukur daging orang wih kamu ni. Tak kau tu pula AJK surau. Dia kata kita bersyukur lah apa yang kita dapat. Orang beri kat kita. Dia tidak kata marah. Dia nak beritahu kata daging kurban itu sepatutnya bagilah dengan betul. Bagi dengan elok. Sebab daging yang orang beri. Jadi masukkan dalam plastik tu yang elok-elok masuk. Ni nak bagi ke asnah ni. Hak molek ni asnah. Begitu tak? Tu. Lepas tu surau kita tak ada asnah kan Ustaz? Ada juga. Tak ada asnah surau dia. Kata-kata duk kawasan rumah teres, ada orang susah tak ada Ustaz. Orang elok-elok belakang. Kalau tak ada, berilah kampung sebelah. Kalau tak ada pula, cari lagi kampung sebelah lagi. Kalau tak ada, beritahu pada kita. Kita ada pondok dekat Ulu Langat. Pondok Ulu Langat. Ada pernah datang kat sini beberapa kali. Yang ada minta kita datang jual madu semua tu. Pondok dia lah. Ada 40 orang pelajar dekat Ulu Langat. Dan pelajar ini sekarang lah dalam 5-6 tahun kebelakangan ni, seluruhnya orang Malaysia. Dan rata-rata asnaf. Dia cerita kat saya, ustaz tu, saya pergi dalam sebulan lepas, dia kata mak mereka ni ada ibu tunggal lah, banyak ibu tunggal. Dia kerja, dia nak pergi ambil anak, nak hantar tak boleh dekat sekolah, tak mampu. Dia tu mari letak dekat pondok kami, umur 7 tahun, umur 8 tahun, 9 tahun. Mari letak dekat pondok kami. Sebab dia tak mampu nak pergi ambil, nak pergi hantar. Katakanlah dia kerja dekat pasar raya. Ataupun dia kerja jadi kuli orang. Dia kerja jaga barang orang dan sebagainya. Dia nak pergi hantar anak dia pagi tak boleh. Dia kena masuk kerja. Dia ibu tunggal. Dia nak pergi ambil anak pula tengah hari tak boleh. Jadi dia pergi letak dekat pondok. Ramai dia kata yang miskin, yang susah. Bayaran yuran 250 pun mereka tak mampu bayar. Ada yang tak bayar, ustaz beritahu saya. Dia kata 100% Malaysia. Sebelum ni, ada jugalah daripada Kamboja, daripada Thailand, duduk dekat pondok di Batu Sembilan, Hulu Langat. Kampung Melaka. Nama pondok tu, saya selalulah pergi hantar sumbangan. Kadang-kadang kita tolong jual produk madu dan sebagainya. Hak pondok tu buat. Untuk bantu dia lah. Dia beritahu kita lah. Dan kalau nak sumbangan boleh di sana. Dan dia kata kalau ada mana-mana surau yang nak cari asnaf untuk beri daging kurban, insyaAllah kami boleh datang ambil.
Dia beritahu kita. Jadi kena pecahkanlah untuk asnaf, untuk orang yang sederhana atau kaya, dan untuk kita. Jangan beri pada orang kaya semuanya. Banyak umat tereh dia sembelih daging lembu kurban 10 ekor, dia letak di satu tempat, dia ikat sekilo, dia buat pengumuman mari ambil. Sesiapa saja mari ambil. Jadi itu tidak tepatlah. Dia tak bagi pada untuk asnaf. Asnaf tak ada. Yang datang tu semua golongan kaya dan sederhana. Yang asnaf tu tidak ada. Tapi kalau ada B40 lah, kita kata B40, okey lah. Bagus dah lah. Dapat mari ambil di situ. Ada soalan lagi, dia tanya, dia kata, bolehkah daging kurban kita beri kepada orang luar negara? Lembu kurban ataupun sedekah dan sebagainya, kita beri kepada orang luar negara. Bukan orang Malaysia lah maksudnya, luar negara. Bolehkah? Dia tanya lagu tu. Dia kata, tidakkah kita kena utamakan tempat kita dulu, baru beri sedekah pada orang lain? Macam mana nak hantar dekat Aceh, hantar dekat Patani, hantar dekat Kemboja, hantar dekat Palestin dan sebagainya, boleh ke tak? Tu. Sedangkan kita kena dahulukan orang tempatan kita. Soalan dia macam tu. Jawab dia boleh kerana Nabi sebut innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaikum. Kamu seluruhnya dalam dunia ni adalah bersaudara. Orang Islam adalah bersaudara, tidak kira orang Islam berada di mana saja, mesti kita kena tolong dia kalau dia susah. Orang yang tempatan tolong juga, orang tempatan pun tolong, orang yang jauh di sana pun tolong. Lepas tu dia kata, lagu mana kita tinggal tempatan tak tolong? Tolong orang jauh? Tak ada. Orang tempatan ni kita tolong semuanya. Bukan kata tak tolong, tak ada. Yang saya cerita tempat yang tak tolong tu, bila kita siasat, rupa-rupanya ada setengah lah sebahagian mereka, dia pemalas sebahagiannya. Saya hantar, lepas tu ketua blok datang tegur saya lah. Dia kata, Ustaz, nak beri nasihat ke Ustaz lah. Tapi bukan semua lah. Dia kata, di rumah flat ni Ustaz, yang boleh jadi macam ni, kebanyakannya ada setengah-setengah di kalangan mereka, dia pemalas. Jadi Ustaz kena tapis jugalah. Kita bagi kerja jadi jaga pun dia tak nak. Dia nak suruh orang mari bila sumbangan dekat surau, datang mari ambil kat surau. Lepas tu ada kilang tu nak mari ambil alih, dia beritahu kata dia tak boleh pergilah. Macam-macam duk ngelak, tak nak kerja. Rupanya dia jadi miskin kerana pemalas. Pemalas rupanya. Kalau dia rajin duduk di Malaysia, tak mati dia. Di Indonesia, di Malaysia ni Ustaz Abdul Samad kata, kita makan buah durian, kita lepas buah durian, kita makan buah rambutan, kita lepas, naik, tumbuh naik lepas tu, dia tak apa lagi kita tanam. Lepas pun kita masuk dalam kebun, kita dalam tanah sikit, dia naik jadi pokok makan boleh. Buah jambu lah pun, tanam pun dah ni. Tak tanam, tak tahu tiba-tiba naik. Naik besar pokok. Nak cerita tak suburnya tanah kita. Lepas tu miskin, dia malas rupanya. Jadi kalau dia kata tak tolong, tak betul lah. Di Malaysia pun kita tolong, di negara luar pun kita tolong belaka. Tak apa. Lepas dia kata kita tolong negara luar, dia menipu Ustaz. Kita beri lembu, dia tak sembelih. Pula. Kita beri duit untuk buat sekolah, buat masjid, dia tak buat. Lagu mana? Kalau nipu tu di mana-mana pun ada. Malaysia lagi teruk orang Malaysia nipu. Dia kata di negara luar nipu. Ustaz tak tengok sana nipu. Sini awak tengok dah menipu. Sini. Kalau saya dedah kan di surau kita terkejut. Dia datang minta derma di kawasan ni. Dia habis semua ni surah Al-Kausar dia datang. Habis surah Syakiri orang ni. Dia datang dekat Bangi Masluh datang. Setiap tahun dia datang dapat satu orang ustaz 30,000. Satu malam 1,000. Sebulan bulan Ramadan, dia datang sebulan bulan Ramadan 30,000. Kenalan saya kenal. Dan sahabat kita pun ramai yang kenal. Di sini pun kenal. Sebab dia duduk mari ceramah. 100 lah. Dia datang dapat 30,000 seorang. Dia mari 10 orang. Pondok dia dekat Pasir Mas Kelantan. Tepat dekat rumah saya lah. Daripada contoh dia datang tahun 2005 sampai tahun 2015. Dia nak duit 2 juta. Kita kira dia dapat 3 juta. Sebab setahun 300,000 dapat. 10 tahun 3 juta. Lepas tu surau kajian utama pergi satu rombongan. Nak hantar anak, kira nak hantar setiap tahun lah. Buat perhubungan dengan pondok tersebut. Sebab kita dah hantar banyak dah duit dekat dia. Seluruh dia hantar. Al-Kausar tu hantar. Saya pergi ceramah pergi dengan sahabat kita. Hantar saya pergi ceramah. Saya nak tergelak ni pergi ceramah. Sebelum saya ceramah, pengurusi bucak. Dia kata, hari ni Ustaz Ibrahim ceramah nak memohon sumbangan. Tetapi Ustaz awak mari semalam, dia minta sumbangan dapat dah. Dia suruh kutip pulak malam ni. Mana gila saya, ni kutip juga dia.
Dia kutip dah malam mari. Saya pergi surah Al-Kausar pergi ceramah. Dia kata malam ni kita nak kutip semalam. Malam dah kita kutip dah. Dia mari ceramah bulan Ramadan. Malam yang ke-11. Malam yang ke-12 Ustaz Ibrahim. Dia nak kutip juga. Kira 2 orang ustaz lah malam ni. Oh kamu kutip dah malam tadi. Tak payah lah malam ni. Gila aku lah pula. Oh tak boleh. Dia kata nak 2-2. Oh nyanyi lah kita bagi 2 lah malam ni duit. Ustaz tu buat pondok di 10 tahun. Dekat kampung dia di Pasir Mas. Tak jauh dengan rumah saya. Bila kita pergi tengok, Ustaz gerumpung yang tu pergi semayang, nak cerita kata masjid tak siapnya. Maya takbir Allah Akbar hujan. Bila hujan, pasir tepi tu naik kena kain sarung. Kain sarung jemaah ni, jemaah kajian utama ni. Semua sudah semayang Allah, habis pasir duduk di luar naik kena kain sarung kita mengecik. Nak cerita kata masjid tak ada dinding. Daripada start dia mula kita pergi melawat, selepas 10 tahun, duduk lagu tu juga. Pada duit gimana kamu 3 juta duit ni? Gimana duit 3 juta? Tak buat langsung 10 tahun macam tu duduk masjid tak buat. Kita pun siasat tanya. Duit habis lecing dah tak ada. Kita pun buat laporan polis. Kita tak cerita di sini je kalau cerita dia mari kena hambat dah dia. Kita kesian tak nak bagi hambat. Bukan Ustaz Wan Muhammad, bukan Ustaz seorang lagi. Bukan Wan Muhammad. Dekat-dekat tu. Ni pondok Ustaz Wan, depan tu pondok dia. Bukan Ustaz pondok Ustaz Wan lah. Pondok yang satu lagi. Jadi dia pergi Al-Kausar lah. Paling banyak dia pergi kat sana. Dia cari masjid yang besar-besar lah. Sebab dia satu malam tu dia boleh capai dalam 3,000, 4,000, 5,000. Satu surau dapat 5,000. Seorang ustaz dia datang 10 orang ustaz. Seorang ustaz boleh dapat 30 hingga 50,000. Dia pergi cuba bayang kalau satu malam 22,000, sebulan dah berapa? Bulan Ramadan tu baru seorang ustaz. Masuk dekat Puchong, masuk dekat Damansara, seluruh lah. Seluruh masuk. Boleh dapat 3 juta. Duit tak ada. Buat laporan boleh kata tak boleh tangkap. Kerana duit derma tidak ada hitam putih. Duit derma tak ada hitam putih. Contoh kita duit derma kat dia, mana bukti? Dia kata duit derma bagi. Kami pun buat makan, beli pakaian, naik kenderaan, pergi situ sini, beri kat pelajar, habis bayar gaji ustaz. Kata 3 juta dah habis nak macam mana? Habis. Duit tak ada. Buat laporan boleh 2 kali kita buat laporan boleh. Boleh kita tangkap tak boleh. Termasuk ustaz pun buat laporan juga. Ustaz yang kutip derma tu tak dapat. Dia bagi kat mudir yang selewengkan lah. Dia kata kami pun buat laporan polis bersama-sama. Buat laporan polis 2 kali. Bersama-sama lah. Di kalangan kita dengan ustaz tu buat laporan. Pergi nak tangkap mudir. Tidak ada bukti langsung. Tidak ada bukti kutipan. Katakanlah surah Al-Kausar beri 2,000, tulis satu kertas 2,000, tanda tangan pengurusi, bagi. Tak ada. Buat tabung, kutip, bagi. Kata bagi. Jadi tidak ada bukti, duit tu, maka polis tak boleh tangkap. Tak boleh tangkap. Lepas gitu je. Lepas tu bila tekan siasat-siasat, dia kata duit 2 juta tu dia buat rumah kedai. Dia kata dia pergi buat rumah kedai di satu tempat tu. Lepas tu dia tak ada pengalaman, terbengkalai. Buang gitu je. Dia kata saya niat nak bagi untung. Dapat untung 2 juta, dapat 5 juta, boleh buat masjid. Saya niat gitu. Dia terbengkalai. Buang terus duit dia kata. Tak apalah, dimaafkanlah kita kata harap-harapmu ni betul. Tak nipu sudahlah, jangan nak makan duit orang ramai. Jadi penipuan ada di mana-mana. Jadi keikhlasan di mana saja kita berada kerana Allah Subhanahu Wa Taala, keikhlasan insya-Allah kita akan mendapat kejayaan dan kemenangan. Tak kira di Malaysia ke di negara luar ke, kalau dia tidak ikhlas, maka benda tu tetap akan menjadi tak elok. Kalau dia ikhlas, di mana saja dia berada, benda tu akan berjalan dengan baik dan sempurna. Jadi itu di antara sikit sebanyak dapat kita sentuh masa ada masuk, tidak mengizinkan kita untuk terus lagi kita berceramah. Jadi ada soalan ke? Ada soalan? Ada di sini dalam kita petik sikit. Dia kata jikalau seseorang itu bernazar tentang kurban. Ada seorang itu dia membawa seekor binatang kurban. Dia bawa binatang kurban. Dia lalu di kawasan orang. Ada orang lalu, orang pun jumpa dia. Ditanyai orang akan dia. Apa hal kambing itu? Nak buat apa kambing itu? Dia bawa kambing lalu ke kawasan kampung. Dia pun jawab, saya nak buat kurban. Dia kata, saya nak buat kurban. Orang tanya nak buat apa kambing tu? Ni dia kata nak buat kurban lah. Dekat-dekat nak masuk raya kurban ni. Maka kambing itu menjadi kurban wajib, menjadi kurban nazar kerana ia telah memberitahu pada orang. Dia tuju pada orang. Dia bawa kambing, orang tanya nak buat apa tu pakcik? Kambing tu nak buat kurban lah. Dia beritahu kambing tu nak buat kurban, maka dia telah menjadi kurban wajib dengan takying. Dia tunjuk kalau kurban tadi, maka wajib dia menyembelih kurban tersebut dan haram di atasnya memakan daging kurban itu.
Dia dah kira nazar. Dia kira nazar. Macam tu je nazar. Dia kata, daging kurban ni, binatang ni saya nak buat kurban lah. Ayah kurban nanti. Dah tak boleh dah. Tak boleh sebut. Jadi nazar tu tak boleh disebut. Dia benda yang tak boleh disebut. Ada pendengar, cukup syarat jadi. Iaitu seperti nikah. Tak boleh sebut. Kalau kita sebut, walaupun sambil berjalan, dikira. Kalau cukup syarat. Nazar, Nabi sebut. Nazar, kurban. Lepas tu talak. Tu tak boleh. Tak boleh nak sebut. Walaupun main-main. Ada seorang tu dia berjalan, dia mendukung anaknya. Mendukung anaknya berjalan, dukung anaknya bersama dengan sahabat dia. Di kawasan kebun kurma, selisih dia dengan dua orang laki-laki. Dua lelaki tu tegur. Dia kata, ini anak siapa? Anak saya lah. Cantik anak kamu. Dia kata, ya. Bolehkah kahwinkan anak awak dengan saya? Nanti dia besar nanti. Dia kata, boleh saya kahwinkan anak saya dengan kamu. Saya terima. Dia jawab, saya terima. Mereka selisih jalan sahaja. Berseluruh tentang anak didukunginya. Dia bertemu dengan Rasulullah SAW. Dia tanya, ya Rasulullah, kami berseluruh tentang berkahwin. Rasulullah kata, sah. Anak ini telah menjadi isterinya. Bila cukup umur nanti, jadi isteri dia. Walaupun berseluruh. Sambil dukung anaknya. Lalu di batah di kebun. Jumpa di kebun. Cukup syarat. Ada ayah, ada anak. Ada saksi, dua orang. Yang ni yang nak berkahwin. Waktu ni datang dua orang. Selisih. Bersembang tak boleh. Begitu juga dengan nazar. Dia berselisih saja, dia sebut dikira. Begitu juga dengan talak. Dia talak isteri dia dengan berseluruh, dikira. Dikira. Isteri dia tak ada dengan kawan dia, je sembang, dia tolak isteri dia, dikira. Itu antara hukum yang perlu kita tahu dan berhati-hati. Jadi banyak lagi sebenarnya tak sempatlah kita nak sampaikan, masa dah banyak tidak mengizinkan kita. Jadi kita perbanyakkanlah bertasbih di sepanjang hari raya ni, mengiringi sembahyang 5 waktu. Daripada hari ke-9, hari tadilah boleh dah. Subuh tadi dah boleh dah. Hari ke-9, ke-10, 11, 12 dan 13. Bertasbihlah kita. Kerana besar pahalanya. Nabi sebut, zayyinu ayyadakum bitakbir. Hiasilah hari raya kamu dengan bertakbir. Jadi hanya itu sajalah. Sebenarnya nak cetidah kita ni, tapi tiba-tiba surau lain Messi. Surau Seri Saujana. Ustaz, datang ceramah di surau kami. Bak kurban raya jadilah, dia kata. Kerana ustaz di surau kami dah balik kampung, dia cuti, kami nak buat juga. Lepas daripada 5 minit surau ni pula Messi. Dia kata, ustaz nak ceramah pun boleh, tak nak pun boleh. Kalau ustaz nak ceramah datang bak kurban dan raya. 2 surau datang dalam satu malam ni. Jadi kita ambil surau ni lah, sebab kita dah memang mengajar di sini. Teruskan jugalah walaupun malam raya. Kalau kira nampak macam aib jugalah, ada orang marah. Ustaz raya berceramah lagi. Raya berceramah, dia kata. Pergi rehat-rehat dah ustaz. Dia kata, dia marah kita. Tomak sangat ni. Dia tanya kat tu pula. Kata tak ada, kita ada masalah, kita tidak ada nilai keuangan, tak ada. Kata bila ada ceramah sekurang-kurangnya memberi lagi ilmu pada kita, sampaikan kepada jemaah dan sebagainya. Jadi hanya itu saja, sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma zakirna minhuma nasina. Allahumma alimna minhuma jahilna. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.